Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik murid-murid tingkatan 1. Okey, hari ini untuk video cikgu ini, cikgu akan terangkan bab baru iaitu bab 5 ungkapan algebra bagi subjek matematik kita. Okey. Baik, dalam bab 5 ungkapan algebra, kita ada dua subtopik iaitu 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra dan 5.2 operasi asas aritmetik melibatkan ungkapan algebra. Baik, untuk video ini cikgu akan fokuskan pada 5.1.1, 5.1.2 dan 5.1.3 standard pembelajaran, iaitu pada akhir pembelajaran murid akan dapat menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Seterusnya menyatakan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Kemudian standard pembelajaran 5.1.2 murid mesti boleh menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi. Maksudnya di sini dibagi situasi, kamu boleh terbitkan ungkapan algebra. Baik, yang ketiga menentukan nilai ungkapan algebra. Okey, apabila nilai pemboleh ubah diberi. Okey, kita kena buat pengiraan di sini. Okey, jadi kamu sediakan kalkulator untuk standard pembelajaran 5.1.3 ini. Okey. Baik murid-murid, kita pergi kepada standard pembelajaran 5.1.1 iaitu mewakilkan pemboleh ubah. Okey. Baik, cuba tengok situasi di sini. Puan Ani ingin membeli beberapa keping kuih di sebuah gerai. Okey, sekarang ni beberapa. Okey, kita tak tahu bilangan kuih yang dibeli oleh Puan Ani. Okey, jadi yang inilah yang dikatakan, okey, dia membeli, harga pun kita tak tahu. Jadi kat sini yang kita tak tahu, satu, bilangan kuih. Yang kedua, harga pun kita tak tahu untuk sekeping kuih. Jadi kat sini, situasi ini kita ada dua, iaitu yang kita tak tahu iaitu bilangan kuih dan juga harga bagi sekeping kuih. Baik, inilah yang dikatakan kuantiti-kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Macam mana kita nak wakilkan kuantiti yang kita tidak ketahui nilainya? Itulah yang dikatakan, okey, kita gunakan huruf. Kita wakilkannya dengan huruf dan dikenali sebagai pemboleh ubah. Contoh huruf, mesti huruf kecil. Contohnya huruf apa? Katakan huruf huruf A, B. Dia bentuk dia lain sikit, dia ada ekor-ekor sikit. Ataupun yang selalu kita gunakan sebelum-sebelum ni iaitu X, Y. Kan? Cikgu pernah ajar. Okay? Kita nak cari nilai. Dalam bab 4 banyak kita gunakan. Nilai yang kita tak ketahui, kita wakilkan dengan huruf X, Y. Sama lah ni. Huruf boleh guna huruf A sampai Z. Okey, contoh S, T, okey, U. U dia ada lengkuk, dia ada ekor-ekor sikit. Okey. Kemudian huruf-huruf ini kita kenali dia sebagai pemboleh ubah. Maksudnya pemboleh ubah dia boleh berubah-ubah sebab kita tak tahu nilai dia berapa. Okey. Baik, dalam situasi Puan Ani tadi, okey, kita wakilkan huruf K. Okey. K dan X sebagai pemboleh ubah. Jadi, kita wakilkan K mewakili bilangan kuih. Okey, manakala X mewakili harga sekeping kuih. Sebab kita tak tahu, kita wakilkan K untuk bilangan kuih, X untuk harga sekeping kuih. Satu lagi yang perlu kita tentukan iaitu, baik, bilangan pemboleh ubah boleh terbahagi kepada dua ni, Baik, nilai yang berubah dan juga nilai yang tetap. Baik, ingat untuk pemboleh ubah ada nilai yang kita tak ketahui tadi. Satu, dia boleh berubah. Satu lagi dia boleh tetap. Soalan biasanya bila dia rasa suruh kamu tentukan, okey, pemboleh ubah, kemudian dia suruh tentukan mana yang pemboleh ubah yang boleh berubah, mana yang pemboleh ubah yang tetap. Baik, jadi bagi situasi Puan Ani tadi, kamu rasa mana yang pemboleh ubah yang berubah dan juga mana pemboleh ubah yang tetap?
Okey. Kalau kita lihat bilangan kuih. Okey. Bilangan kuih yang dibeli Puan Ani. Okey, bilangan kuih yang dibeli Puan Ani, dia mesti adalah yang boleh berubah. Okey. Sebab dia boleh beli 5, boleh beli 6, boleh beli 7. Banyak mana dia nak beli boleh. Dia boleh berubah-ubah. Jadi, pemboleh ubah yang mana yang berubah, kita cakap kat sini bilangan kuih. Mana pula yang tetap? Mestilah harga kuih sekeping tu. Boleh ke kita ubah-ubah harga sekeping kuih? Mana boleh jual Puan Ani ubah harga sekeping kuih. Baik, dia pergi kedai tu. Orang tu berniaga, takkanlah suka-suka dia nak tukar harga. Okey, katakan harga dia RM3, RM2 dapat 5. Dia tukar, RM2 dapat 10. Tak boleh kan? Itulah yang dikatakan pemboleh ubah yang tetap. Untuk harga sekeping kuih, kita tak boleh ubah pemboleh ubah itu. Dia tetap. Okey, untuk bilangan kuih, Puan Ani boleh beli berapa sahaja dia nak. Dia boleh berubah. Baik, jelas Okey, kita tengok contoh 1. Kenal pasti pemboleh ubah dengan menggunakan huruf yang sesuai. Baik, huruf kamu ikutlah huruf kamu yang sesuai. Kemudian dia kata nyatakan sama ada pemboleh ubah nilai yang tetap atau berubah. Ini soalan disuruh nyatakan pemboleh ubah, lepas tu tentukan tetap atau berubah. Contoh, Ani sedang melipat beberapa helai pakaian. Okey, jadi penyelesaian kat sini kita wakilkan dia sebagai pemboleh ubah nilai huruf X. Sebab tu dekat sini, okey, jawapan di sini nilai X merupakan nilai yang tetap. Okey, yang ni Ani sedang melipat X helai pakaian. Salin je ayat ni semula. Ani sedang melipat, beberapa ni gantikan dengan X. Sebab kita nak wakilkan dengan huruf X helai pakaian. Itu je. Kemudian tentukan X merupakan nilai yang tetap. Okey, helai yang pakaian kita tak boleh ubah. Okey, sebab yang itu adalah bilangan nilai yang tetap. Kemudian bit 2. Beberapa buah bas boleh mengangkut beberapa orang penumpang. Sekarang kat sini beberapa ada 2. Nampak? Jadi kat sini dia ada 2 pemboleh ubah, iaitu S buah bas boleh mengangkut T orang penumpang. Nampak kat sini diwakilkan dengan huruf S dan juga T. S untuk bilangan bas, T untuk bilangan penumpang. Jadi, bas dengan penumpang saling berkait. Kalau satu buah bas, katakan boleh muat 30 orang. Dua buah bas boleh muat 60 orang. Jadi, nilai S dan T ini merupakan nilai yang boleh ubah, yang boleh berubah. Okey? Okey, tadi kamu dah belajar tentang pemboleh ubah. Kita wakilkan dengan huruf. Baik, kita tengok standard pembelajaran 5.1.2 iaitu menerbitkan ungkapan algebra. Baik, apa itu ungkapan algebra? Yang ini kamu kena ingat. Ungkapan algebra ialah gabungan pemboleh ubah. Okey, maksudnya dia ada huruf, mesti ada nombor dan tanda operasi, iaitu sama ada darab, tolak, tambah, tolak, darab dan bahagi untuk mewakili suatu situasi. Cikgu nak kamu ingat ini apa itu ungkapan algebra. Dia mesti ada 1 pemboleh ubah, 2 mesti ada nombor, 3 mesti ada tanda operasi yang mewakili situasi. Contoh, umur Haziq ialah 8 tahun. Ini situasi Umurnya selepas 4 tahun ialah, typing error, ialah. Okey, selepas 4 tahun bermaksud daripada umur dia 8 tahun tambah dengan 4, 12 tahun. Kemudian umurnya selepas 7 tahun, maksudnya 8 tahun tadi tambah 7 tahun, umurnya akan jadi 15 tahun. Jadi sekarang ni, yang ini dia bagi nombor untuk bilangan tahun, tambahan dia. Tapi, bila sini umurnya selepas X tahun, dia tak bagi berapa tahun selepas itu. Okey, X nilai yang kita tak ketahui. Jadi, perhatikan kat sini. 8 tambah X. Kalau tadi 8 tambah 4, 8 tambah 7. Yang ni kita tak tahu. Kita tulis 8 tambah X. Yang inilah 8 tambah X ini ialah suatu ungkapan algebra. Bentuk ungkapan algebra tengok dia ada nombor, dia ada operasi iaitu tambah dan juga pemboleh ubah iaitu huruf yang kita tak ketahui. Nilai yang kita tak ketahui X. 8 tambah X. Inilah bentuk
ungkapan algebra. Okey, cikgu bagi contoh kat sini, iaitu tuliskan ungkapan algebra berdasarkan situasi di bawah. Baik, biasanya soalan menerbitkan ni dia suruh dibagi situasi, kamu kena buat ungkapan algebra. Faham dulu soalan. Dairah mempunyai RM50. Dia membahagikan. Terang dan nyata dia kata sini operasi bahagi. Wangnya kepada K orang adiknya. Berapakah jumlah wang yang diterima oleh setiap adiknya? Jadi kat sini, wang yang diterima oleh adiknya, apa ungkapan algebranya? Sama dengan RM50 kita bahagikan dengan jumlah wang kepada K orang adiknya. K kita tak tahu. Kita kena bahagikan dengan K. Tengok ni operasi bahagi. Tukarkan dalam bentuk pecahan. Buangkan unit RM ini. Letakkan nombor saja. 50 per K. Dah selesai. Inilah bentuk ungkapan algebra. Sebab apa? Ada nombor. Operasi bahagi iaitu ditukarkan dengan operasi pecahan per K iaitu pemboleh ubah. Baik, untuk standard pembelajaran 5.1.3 menentukan nilai ungkapan algebra. Baik, dia dah bagi ungkapan algebra ni, ungkapan algebra dia dah bagi 6x tolak 8y. Soalan dia suruh cari nilai untuk 6x tolak 8y. Dia dah bagi dah x sama dengan 5, y sama dengan negatif 2. Jadi apa perlu kita lakukan? Kita hanya perlukan gantikan masuk nilai yang diberi. 6x salin soalan, masukkan 6. 6x bermaksud 6 darab buat dalam kurungan. X ni berapa? X sama dengan 5. Masukkan 5 tolak 8. Y adalah negatif 2. Jadi darabkan 6 darab 5, 30. Negatif darab negatif ni tingkat masa bab 1 dah belajar. Negatif darab negatif kita akan dapat positif. 8 darab 2, 16. Jadi kita tambahkan 30 tambah 16 kita akan dapat 46. Senang je kan? Kita hanya perlu ganti masuk. Pastikan tanda tu betul. Negatif, negatif, positif. Kalau positif, positif pun positif. Cikgu harap kamu ingat lagi tanda-tanda ni. Negatif, positif, negatif. Positif darab negatif, negatif. Kita kena gunakan tanda ni dalam operasi ni ganti masuk. Yang ni 6x bermaksud operasi darab. Contoh 4. Baik, dia kata tambang teksi dihitung berdasarkan ungkapan. Dia dah beri ungkapan A tambah sifar perpuluhan 90B. Dia kata, A sebagai tambang mula, manakala B adalah kilometer. Dia dah beri A sama dengan 3, B sama dengan 7. Jadi penyelesaiannya sama juga. Kita selesaikan, gantikan masuk nilai dia. Salin semula soalan. A tambah sifar perpuluhan 9 sifar B. Gantikan A tu nilainya 3 dah tadi dia beri. Kemudian B ni bermaksud operasi darab di sini 7. Gantikan dengan 7. Darab sifar perpuluhan 90 darab 7 kita akan dapat 6.3. Tambahkan dengan 3 dan kita akan dapat 9.3. Jadi kesimpulannya kat sini tuliskan tambang teksi sama dengan ringgit Malaysia 9.30 ataupun RM9.30. Itu sahaja penerangan cikgu. Cikgu harap kamu boleh kuasai 5.1 untuk bahagian 1 ni, video bahagian 1. Nanti cikgu terangkan untuk video bahagian 2. Kita belajar untuk masa yang lain. Kita sambung untuk 5.1 ni. Kita ada lagi 2 subtopik lagi, dua standard pembelajaran lagi. Itu saja murid-murid. Terima kasih semua. Assalamualaikum.